Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 672. Antara paparan utama. Tuduhan curi, Saifuddin ditanya, sudah lapor SPRM? Berhentilah memfitnah jika mahu dihormati. Jangan benarkan upah pekerja asing tanpa dokumen. Rakyat menuat kerajaan tipu, bukan menuat politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika menjadi Menteri Luar Kerajaan Pakatan Harapan, Datuk Saifuddin Abdullah mengesahkan pelantikan pengerusi DAP Tan Kok Wai sebagai Duta Khas ke China. Saifuddin berkata keputusan melantik ahli parlimen ceras itu diputuskan dalam mesyuarat kabinet. Kok Wai juga dilantik sebagai pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia-China MCBC pada 1 Ogos 2019. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Locke berkata, Kok Wai dilantik sebagai wakil kerajaan untuk memperkukuh hubungan dua hala antara Putrajaya dan Beijing. Sebagai duta khas ke negara tembok besar itu, menurut Anthony, Kok Wai berperanan menjalin hubungan ekonomi, perdagangan dan pelaburan menerusi Majlis Perniagaan Malaysia-China MCBC. Kata Anthony, MCBC bukan GLC. Saifuddin kini setelah bersama gerombolan yang membentuk kerajaan pintu belakang membangkitkannya. Apa you yakin PH pun tak merompak dan rasuah? Dulu PH marah lantikan politik. Lepas berkuasa, siapa yang jadi Special Envoy ke China? Siapa yang duduk di Broad Pelabuhan Kelang dan Kuantan? Soalnya seperti dipetik. Saifuddin selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia, janganlah menjadi juara berita tidak lengkap yang boleh menjadi berita palsu. Pelantikan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Datuk Seri Tiong King Sing sebagai Duta Khas kepada Perdana Menteri ke China adalah bertaraf menteri. Pelabuhan Kelang dan Kuantan juga bukan GLC. Justru, apa motif Saifuddin setelah melompat ke sana sini? Ahli Parlimen Keadilan Kangar Amin Ahmad mencabar Saifuddin Abdullah menjawab beberapa soalan berhubung tindakannya membangkitkan integriti Kerajaan Pakatan Harapan yang pernah didukungnya itu. Amin menciap di Twitter, Saifuddin mesti bertanggungjawab dengan kenyataannya. Pertama, adakah dia percaya BN Steel dan okey bersama sebab dia dakwa PH pun Steel? Kedua, telah lapor SPRM Steel yang PH buat? Ketiga, adakah lantikan politik tak boleh jadi, sekarang dia lawan juga? Keempat, yakin geng kita tak Steel? Maksudnya, Saifuddin harus melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di atas dakwaan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan mencuri. Beliau juga harus menentang pelantikan politik yang dilakukan oleh kerajaan yang sekarang beliau sertai. Adalah dipercayai geng Kitol yang dimaksudkan oleh Amin merupakan gerombolan yang diketuai Datuk Seri Azmin Ali. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad menjelaskan pelantikan Kok Wai sebagai Duta Khas ke China adalah untuk membantu menungkai isu perjanjian bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang banyak menguntungkan China. Bila dibincang dalam kabinet, diakui perlu tumpu hubungan dengan China. Banyak isu timbul kerana perjanjian Najib terlalu menguntungkan China. Kita nak betulkan hubungan mungkin terjejas. Kok Wai dilantik Duta Khas tidak bertaraf menteri untuk uruskan, ciap Khalid. Beliau juga membidah Saifuddin, seingat saya dia setuju. Begitulah perangai ahli politik yang bermain dengan politik khianat. Menerusi tulisan yang diselang-seli dengan ayat-ayat daripada Al-Quran, Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, ada di kalangan manusia yang tidak memanfaatkan kurnian Allah SWT untuk dirinya sendiri. Beliau memetik firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang terjemahannya, mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Dalam rencananya yang bertajuk Tarbiyah Ramadan, Jangan Melompat Keluar Tabi'i di Harakah Delhi bertarikh 28 April 2020.
Hadi sekali lagi menggunakan haiwan sebagai analogi untuk menyerang pihak yang tidak seiring dengan pemikirannya. Ya, terdapat manusia yang menjadi makhluk perosak, bahkan lebih sesat daripada binatang yang mencuri buah-buahan yang terbaik. Mereka memilih pendekatan mencari keburukan atau kesilapan orang lain untuk menjatuhkan dan mengaibkannya, katanya. Menurut Hadi, lebih teruk lagi ada manusia yang tidak tahu mencari kebenaran. Sebaliknya, hanya mencari keburukan dan kerosakan sahaja, sehingga memejamkan mata terhadap perkara yang positif. Nampaknya beliau tidak senang menerima kritikan, katanya. Mereka mengintai perkara negatif yang timbul dan mencari setiap kelemahan untuk memburukkan lagi keadaan, bukannya mengkritik untuk menasihat dan membina. Serangan Hadi jelas ditujukan kepada pihak yang menggunakan media sosial. Pada hari ini, dengan menggunakan media yang paling canggih, mereka memilih setiap maklumat berpandukan teori barat yang menjadi kiblat dan kebanggaan mereka, iaitu matlamat menghalalkan cara and justifies the means. Mereka sanggup mematahkan yang bengkok, menghancurkan yang retak, merebahkan yang condong sehingga menyiram minyak ketika terbakar supaya menjadi lebih merebak, tegasnya. Kelakar. 2 tahun lalu pada 16 April 2018, Hadi menulis dalam Harakah Daily, "Saya tercium betapa DAP mendapat bayangan kalangan mereka itu menjadikannya sangat galak berjuang merobek perlembagaan persekutuan, mendesak supaya merendahkan kedudukan Islam dan melemahkan institusi raja-raja berperlembagaan secara senyap dan sindiran." Mereka bergabung dengan golongan anti-hadis dan liberal, kalangan ahli politik yang mencari jalan pintas, bergayut bersama, sama ada kalangan umat Islam yang bebal sepak terjang politik atau yang buta politik, dan juga kalangan bukan Islam. Sehingga hari ini, Hadi tidak dapat membawa apa-apa bukti tuduhannya. Tanpa bukti untuk menyokong dakwaannya, ia kekal sebagai fitnah. Pada 22 Mac 2020 pula, Hadi menulis surat kepada Gerakan Pemimpin Islam Dunia mendakwa kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu menyebabkan negara jatuh kepada situasi yang amat bahaya kerana keputusannya memihak kepada majoriti non-Muslim yang mempergunakan Tun Dr. Mahathir. Hadi menuduh kononnya terdapat peluang campur tangan pihak asing serta sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason. Katanya Parti Amanah Negara Amanah berorientasikan Islam liberal sekular yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan DAP. Dakwaan ini pun tidak disertakan sekelumit bukti, maka ia hanyalah fitnah. Terkini, Hadi mendakwa Pakatan Harapan tidak peduli kepada nasib pelarian Rohingya. Ini juga satu kenyataan fitnah. Jika Hadi awam mengatakan bahawa kerajaan PH tidak mempedulikan hal Rohingya, ianya adalah satu fitnah dan pembohongan yang cukup besar. Sewaktu bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar, kami membincangkan supaya Qatar memainkan peranan lebih hebat, menghulurkan bantuan lebih tinggi kepada rakyat Rohingya, khasnya membantu Hospital Malaysia di Cox's Bazar, Bangladesh, kata Presiden Amanah yang juga bekas Menteri Pertahanan dalam satu kenyataan. Tanpa paparan bukti di mana kebenaran yang diperjuangkan Hadi Awang. Dan sejujurnya, siapakah yang ke hulu ke hilir membawa naratif yang bengkam-bengkok dan mengaibkan? Justru, jom channel kembalikan ayat amaran Allah ini kepada Hadi dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampau kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Surah Al-Baqarah ayat 190. Untuk maklumat Hadi, rakyat yang memperjuangkan kebenaran akan terus memerangi kleptokrasi. Sebuah laporan berita online menyebut bahawa Persatuan Pemborong Ikan meminta kerajaan membenarkan mereka mengupah pekerja asing tanpa dokumen. Malah lebih mengejutkan apabila dikatakan pemborong makanan laut menggaji sehingga 90% pekerja imigran yang kebanyakannya tidak mempunyai dokumen. Persatuan Pemborong Ikan Hoi Siong Kuala Lumpur, Sing Kian Hock dilaporkan berkata hanya 22 gerai makanan laut daripada 168 yang beroperasi semula di Pasar Borong Kuala Lumpur Sabtu lalu. Susulan wabak COVID-19 dikesan di Pasar Borong itu dan kawasan sekitarnya, premis berkenaan ditutup selama 5 hari minggu lalu dan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan PKPD sejak 20 April. Menurut laporan, PKPD mengakibatkan sebilangan peniaga tidak dapat meneruskan operasi atau beroperasi dalam skala yang lebih kecil ketika Pasar Borong dibuka kembali pada 25 April kerana pekerja imigran Pasar Borong terkurung di rumah mereka.
Selain itu, kerajaan menetapkan peniaga dan pemborong perlu membuat saringan untuk memastikan mereka bebas dari jangkitan COVID-19 sebelum dibenarkan beroperasi. Untuk penyelesaian jangka panjang, kami mendesak kerajaan untuk memberikan dokumen kebenaran untuk mereka bekerja. Sangat sukar bagi kami menggaji pekerja tempatan kerana mereka tidak mahu bekerja dalam pekerjaan 3D, berbahaya, kotor dan sukar, kotak ikan berat sehingga 200 kg dengan ais. Tidak banyak yang sanggup menghidu bau dan mengangkat berat seperti itu, kata Kian Hock seperti dipetik Malaysia Kini. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam satu kenyataan berkata, pada 11 April 2020, tenaga buruh Malaysia merekodkan 15.6 juta orang pada 2019 berbanding 15.3 juta pada 2018. Menurut dapatan awal STB 2019, statistik tenaga buruh mengikut kewarganegaraan adalah 13.3 juta orang, warga negara dan bukan warga negara adalah 2.3 juta orang. Laman rasmi Jabatan Imigresen Malaysia memaparkan notis kesalahan melindungi atau menggaji parti atau membenarkan parti dalam premis di bawah Akta Imigresen 1959 iaitu Seksyen 55B mengambil pekerja satu atau lebih orang selain daripada warga negara atau pemegang permit masuk yang tidak memiliki suatu pas yang sah. Hukumannya, pertama, denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap orang pekerja yang diambil. Kedua, pada masa yang sama, mengambil pekerja lebih dari 5 orang dikenakan penjara tidak kurang 6 bulan tetapi tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih 6 sebatan. Seksyen 56(1)(d) dengan sengaja memberi perlindungan kepada mana-mana orang yang diketahuinya telah melanggar peruntukan akta. Hukumannya, denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih RM50,000. Sekiranya lebih daripada 5 orang, boleh dikenakan penjara tidak kurang 6 bulan tetapi tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih 6 sebatan. Dan Seksyen 55E, mana-mana orang yang membenarkan mana-mana pendatang tanpa izin parti memasuki atau tinggal di dalam premis yang ianya mempunyai kepentingan sebagai penyelia atau menguruskan atau mempunyai kawalan ke atas mana-mana premis tersebut. Hukumannya, denda tidak kurang RM5,000 tetapi tidak lebih RM30,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap pendatang tanpa izin. Bagi kesalahan kedua, denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita berdepan dengan kemungkinan hampir 1 juta hilang pekerjaan pasca COVID-19. Ada pula pihak yang mahu menggaji pekerja tanpa dokumen. Sedangkan tindakan mengambil pekerja tanpa dokumen ini akan menyuburkan terus jenayah perdagangan manusia yang kini cuba dibanteras di seluruh dunia. Kebejatan apakah ini? Justru kerajaan diseru memberi galakan kepada sektor pertanian untuk bergiat dalam ekonomi gig bagi memenuhi kehendak pasaran berhubung makanan yang amat luas potensinya. Jom Channel menyokong tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang meruntuhkan struktur binaan yang didirikan oleh peniaga haram di Kuala Lumpur. Demi menjaga kelangsungan ekonomi tempatan, jangan benarkan mana-mana majikan menggaji pekerja tanpa dokumen. Bagi seorang individu yang begitu aktif terlibat dalam satu rampasan kuasa awal tahun ini adalah aneh untuk Tan Sri Muhyiddin mendakwa kononnya orang ramai sudah meluat dengan politik dan sebaliknya mahu kerajaan bekerja keras demi rakyat, kata pengarah pendidikan politik DAP Liu Chin Tong. Orang ramai boleh melihat bahawa watak-watak utama dalam kerajaan gabungan anak ayam Perikatan Nasional PN lah yang sedang berebut kedudukan dan kuasa sambil negara berdepan krisis wabak COVID-19, katanya dalam tulisan beliau. Chin Tong beranggapan Muhyiddin membuat kenyataan sedemikian dalam usahanya untuk menyembunyikan hakikat bahawa pada ketika ini beliau berada dalam keadaan yang amat berbahaya. Saya dalam keadaan sejak awal saya duduk di kursi Perdana Menteri, saya tak fikir soal politik. Soal pokok saya ni rakyat tak nak dengar dah. Saya dah tahu muak cerita-cerita tu. Yang mereka nak tahu apa kerajaan buat, apa Perdana Menteri atau Jemaah Menteri dan juga pentadbiran kerajaan yang ada hari ini laksanakan untuk menangani isu penting yang mereka sedang hadapi. Ini kerana Perikatan Nasional berpecah kepada 10 puak iaitu 4 dalam bersatu,
4 dalam UMNO serta 2 puak lagi ialah PAS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Chin Tong melihat dalam kalangan pemimpin UMNO hanya Datuk Seri Hishamuddin Hussein dipercayai oleh Muhyiddin. Sebaiknya Muhyiddin akan mahu menghapuskan penyokong Mahathir dan mencari jalan supaya Bersatu tidak menjalankan pemilihan parti. Beliau akan mahu menghindar cabaran Mukhris untuk kerusi presiden yang walaupun sukar untuk Menteri Besar Kedah itu menang, namun tidaklah begitu mustahil. Bagi mengabsahkan kerajaan Muhyiddin, beliau perlu menunjukkan bahawa kerajaannya bersih. Pengundi, terutamanya golongan perentu atas pagar dalam kalangan orang Melayu, amat menghargai soal integriti selain soal kesejahteraan ekonomi, ujar Chin Tong. Muhyiddin, kata Chin Tong, perlu menunjukkan kepada pengundi bahawa beliau komited membantras rasuah dengan membiarkan keadilan terlaksana supaya Datuk Seri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansor, Datuk Seri Tengku Adnan dan Datuk Seri Zahid Hamidi disumbat ke penjara apabila mereka didapati bersalah atas tuduhan rasuah di mahkamah. Jika tidak, beliau tidak akan meraih keabsahan moral kerana melancarkan rampasan kuasa terhadap Kerajaan Pakatan Harapan yang dilantik secara demokratik. Masalahnya, mampukah beliau berbuat demikian tanpa diserang UMNO? Soal Chin Tong. Sementara itu, desas-desus menyebut penggerak langkah Sheraton, Datuk Seri Azmin Ali, mungkin menubuhkan parti baharu memandangkan beliau tiada tempat dalam Bersatu yang berpecah itu. Chin Tong berpendapat Muhyiddin hanya memiliki sokongan 113 atau 114 kerusi maksimum. Jika ahli-ahli parlimen parti-parti Pakatan Harapan dan Warisan serta kumpulan Mahathir dalam Bersatu kekal bersama, Muhyiddin tiada ruang untuk berkuntau. Jika ahli Pakatan Harapan boleh digoda untuk menyertai mereka, Muhyiddin, Azmin dan Hishamuddin akan mampu menubuhkan parti baru tanpa memerlukan puak Najib dan Zahid. UMNO mungkin sahaja memperdaya beliau di Johor. Pilihan raya mengejut di Johor mungkin mengakhiri hayat Bersatu di negeri itu. Malah Muhyiddin juga mungkin kehilangan kursinya di Dewan Undangan Negeri Bukit Gambir, tegas Chin Tong. Anda boleh bersetuju atau tidak bersetuju dengan pandangan pengurusi DAP Johor ini. Tetapi melihat daripada senario tuntutan demi tuntutan oleh UMNO untuk mendapat tempat dalam kerajaan serta kecaman mereka terhadap Azmin Ali jelas menunjukkan wujud buaya di dalam air Perikatan Nasional yang nampak tenang ini. Jangan lupa kepada 3 kingmaker di Sabah yang menang sebagai wakil parti kecil iaitu Datuk Maximus Ongkili, PBS, Arthur Joseph Kurup, PBRS dan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, STAR. Adakah kesetiaan mereka boleh dipercayai? Anda tidak perlu ada ilmu sains roket untuk melihat pemain politik yang bergabung dalam Perikatan Nasional. Kononnya hendak menyelamatkan Malaysia, sedangkan sehingga kini mereka hanya mengejar ghanimah kudeta dari jawatan tinggi sebagai menteri, pengurusi GLC sehinggalah ketua kampung. Janji bakul bantuan makanan yang sepatutnya RM100 untuk orang miskin itu pun tipu. Ini kan pula janji untuk memartabatkan Islam. Menipu itu berdosa, tuan-tuan. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.